Ini hari Jumaat, jadi buat program sekarang ni hari Jumaat di kawasan dataran Mekah, Kaabah, dataran Masjidil Haram. Di luar dataran Masjidil Haram ni dia banyak kedai-kedai jual makanan, jual pakaian. Ini salah satu kedai makanan yang saya bawa. Ini program ni saya boleh katakan program gila kita lah. Program paling gila. Ramai jemaah yang diseronok kat sini. Kita beli makanan kat sini, kita beli, kita sendiri bagi. Kita beli, kita sendiri bagi. Kebab sebagai kota, itulah. Ada yang kita kasih kurma, kita beli kurma, kita kasih kurma. Ustaz nak tanya, yang wakaf Quran? Wakaf Quran? Yang kita beli? Boleh. Yang bercap tu, yang cap wakaf. Aha. Kita buat sendiri ke kita bagi kat? Dekat saya boleh saya buat. Saya bagi saya. Kalau biasa kita tak bagi sendiri. Tapi dia ada Sebab cap cop tu dia kat kedai, kita beli kat kedai. Beli kat Quran kedai, lah. kedai itu dia ada cop. Jadi kita beli Quran, jadi dia cop kat kita. Wakaf Kita punya. jaga lah. Wakaf punya. Nah, tu apa ni? Tapi kalau personal besar dia tak bagi Dia Kalau besar, contoh Boleh. besar yang kalau dulu 80 lah. Quran ni yang boleh wakaf kedai itu bagi dia sendiri. Boleh. Tak, ya, itu untuk wakaf. Kita bawa sendiri pun boleh. Ya, betul. Tapi yang saiz besar tu kita beli untuk kita. Oh. Kita bawa dia tolak, tak bagi masuk dalam masjid. Jangan tolak. Hanya setiap waktu dia ada tukang Cek cek Quran. So ni. Dia cek mana yang tak kena, dia ada Quran yang khas. Yang digunakan. Tapi sama kan Rasyad Osmani? Sama. Cuma dia nak spek dia. Dia Dan keluaran yang sama? Betul. Dia nak ikut spek dia. Baik. Okey. Baik. Di sini ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil masa yang ringkas. Kita jelaskan teori yang ini saya tak nampak. Okey, inilah keadaan saya. Ini adalah sofa. Ini adalah lampu hijau. Buang ada dekat dengan sofa. Dan itu adalah marwah. Okey, lampu hijau ini. Dari sini jauh lah. Kalau itu kan dia ambil berhampiran lampu hijau tu dia beri. Lampu hijau dia tak center ke tengah. Dia lebih berhampiran dengan sofa. Jaraknya Ustaz, berapa mililiter tu? Dia Sofa marwah. sofa marwah 7 kali dan 3 km. 3 km bahagi 7, 3000 bagi 7. Itu. Ya. Okey. Baik. Kita dah selesai Kaabah. Dah selesai Kaabah pula. Dah selesai tawaf. Kita ada tawaf, kita memang ke dalam sini. Kita akan masuk kawasan sa'i kat sini. Bila sampai ke sa'i kat sini, kita akan jumpa Safa dulu. Baru masuk. Jadi dekat sinilah kita bermula. Baik, kita tengok balik. Saya akan ceritakan sunat dan rukun sekali. Okey. Sunat dan rukun dia sekali. Okey, tengok boleh-boleh. Pertama, sunat kena ada wudu. Kalau tak ada wudu, ambil wudu. Kalau kita seorang-seorang tak tunggu grup, tak apa. Kalau kita baik grup, jangan pentingkan diri. Kalau tak sempat, ambil wudu lah. Kena kejar. Kalau kita sendiri, saya lebih syorkan jemaah lebih baik berumrah sendiri. Kalau dah tahu, tak perlu ikut tawif, tak perlu ikut guru. Berumrah sendiri lagi kita khusyuk. Lagi khusyuk. Ada Menangis. juga contohnya kita 10 orang ke, Ha. kita sewa satu kenderaan.
Tanim, okey Ah. balik. Boleh? Begitu. Cuma kita dah sediakan 4 kali. Pergi Pamiko tu dah sediakan 4 kali. Kalau hari kedua, katalah hari kedua ada yang tak boleh nak pergi, transport dah kita dah order dah siap. Dah tak boleh buat apa, tak boleh cancel. Dah order. Walaupun ada seorang, kita tetap bawa juga. Ikut jadual, kita dah ada jadual. Kalau ada jemaah yang nak pergi waktu yang tak ikut dalam jadual, itu tanggung sendiri. RM50 pergi balik. RM50. Tapi ada grup lah. Ada grup. Kalau RM5, kalau satu taksi. Kalau satu taksi tu boleh masuk 4-5 orang, kongsilah seorang RM10. Okey? Okey, berduduk. Sekarang pastikan jemaah kena ada bukit sofa. Okey, sekarang saya ada kat bukit sofa, Kaabah belah sini. Cara buat sa'i adalah sampai kat sa'i kita taslim takbir. Bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat. Menghadap Kaabah belah sini. Kalau dari sini kita boleh nampak Kaabah dia. Kita boleh nampak. Tapi kalau kita duduk kat marwah, tak nampak Kaabah. Dia dah terdinding. Dah tutup dengan dinding. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahil hamd. Ini adalah tiang dia tengah-tengah. Tempat kita nak YouTube. Jadi bila dia dari situ, kita kena jalan ke lorong sini. Perlu naik bukit sikit tak Ustaz? Kan dia dah ada naik sikit macam tu. Dia ada bukit. Ni kira dah ada atas bukit dah ni. Kita naik sikit. Tak perlu. Kita memang berdiri di atas bukit dah sudah. Siap. Dia ada lagi bukit. Dia bukit di mana sana. Ada lagi bukit. Itu nanti adalah saya nak terang di sini. Ada gambar. Dia ada satu bukit. Sunat kita berdiri atas bukit sofa. Dia lantai. Ada satu belah sini. Bukit dia terbonjol, terkeluar. Yang ori betul lah. Yang ori betul. Dia terkeluar ke sini. Sunat kita pijak kat sini. Doa. Sunat. Ada orang pernah tepuk dinding Yang lain yang semua lantai. bengkul bukit dengan ada. Dia pegang itu. Tak Sini ada. dia bukit dah tutup dengan cermin. Dah tak boleh masuk. Tapi nampak lagi dia punya bengkul. Boleh nampak daripada luar lah. Sebab dia cermin boleh nampak dari luar. Sebab ramai orang buat kurapan. Betul. Dia tulis, dibagi jonting macam-macam, dia letak sembunjut macam-macam letak situ. Jadi dia sepatutnya sorry dia tutup pasal itu. Baik. Cuma apa yang kita boleh rasa kat sini ada bukit satu. Bukit. Ramai kat sini. Yang bukit kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd, takbir, taslim. Kemudian mau kita jalan sini. Kita bermulalah sa'i kita yang pertama. Berjalan. Baca apa? Bacalah apa saja doa. Bacalah doa apa-apa. Nak tasbih ke, nak zikir ke, nak baca Quran ke, boleh, tak ada masalah. Baca je apa-apa. Senyap pun boleh. Sampai di lampu hijau ni, disunatkan lelaki saja berlari-lari anak. Lari anak mana dia apa? Langkah kecil. Lari anak. Antara sini sampai sini saja, lampu hijau. Tak ada berapa jarak dia lah, jarak. Sampai sini, jalan sini. Jalan-jalan biasa. Jangan laju sangat. Lari-lari anak. Sunat bagi lelaki. Kalau lelaki tak nak berjalan, dia kena tegur. Dosa kau. Lari anak. Sunat dia tak dapat kaki lah. Dia akan dia. Okey, sama sini dia jalan. Naik sikit sampai dekat bawah. Selesai kita sa'i kita yang pertama. Kemudian kita kena Kaabah, kiblat, Kaabah kat sini. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. 3 kali, kemudian kita jalan. Terus sa'i yang kedua. Marwah pergi ke sofa. Jalan baca doa apa-apa. Sampai ke lampu hijau ni, lari anak lagi. Habis lampu hijau, jalan balik semula. Tak berhenti sikit. Naik bukit sampai sofa. Dah selesai kedua. Taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Walillahilhamd. Pusing kat sini pula. Pergi ke marwah, sa'i ketiga pula. Dan seterusnya. Sampailah yang ketujuh. Okey. Ustaz, katakan kan lelaki itu banyak tempat minum. Okey. Okey, itu nanti saya bilang. Haus pula kita. Saya minum. Katakan itu masa Ustaz masa yang keempat contoh. Berhenti kejap kau minum. Okey. Kemudian nak sambung kan. Caranya bermundur juga kan sikit. Okey. Contoh dekat tu Ustaz kita tadi berhenti minum. Okey, kat situ. Okey, bila kita minum sekejap, bukan kat situ minum, ke tepi kan. Nanti kita bermundur dah minum, okey balik ke situ. Bukan tempat kat situ tapi ke belakang sikit kan. Betul. Namanya saya dulu. Saya macam tahu pula. Dekat mana kita terlintas niat nak minum. Contoh, Aku hukum Ustaz makro. Sunat. tak sah sa'i dia.
Sebab syarat sah sa'i dia kena niat kerana sa'i semata-mata, tak boleh niat selain daripada sa'i. Tapi tadi kehausan. Okey, sebab tu saya nak beritahu cara ni. Sebanyak sa'i ni ada tempat air zam-zam dalam tengah ni. Adalah air zam-zam. Ini tempat air zam-zam. Di bahagian tengah. Orang yang kelas sana boleh minum, dia tengok sini. Orang sana boleh minum, orang sini boleh minum. Katalah kita dalam sa'i, kita haus. Kata dia minum. Minumlah. Kata kena minumlah. Sebenarnya dia dah niat sini dah. Dia dah berubah niat. Dia dah berubah niat. Apa jalan? Macam ni dia minum. Rolok, dia jalan. Tak sah sa'i dia. Yang kali berapa tu kata kan yang empat. Adalah yang ketiga kan. Yang ketiga yang kita lupa. Dia kena patah balik. Sepatutnya dia kena patah balik kat mana yang dia niat. Dia kena tahu kat mana start dari sini dulu. Ikut yakin dia kat sini. Sini punya dia. Ini niat start, tapi untuk dia betul lakukan kat sana. Dia tak boleh berubah niat. Dia tak boleh berubah niat selain daripada sa'i. Okey, nombor 6. Bukan tujuan selain sa'i. Bukan tujuan selain sa'i. Tengah jalan, dia nak minum kat sini. Ataupun dia nak jumpa kawan dia berjalan. Dalam perjalanan yang jauh, sa'i itu batal. Kalau dalam perjalanan yang pendek, tengah jalan dia rasa minum, lepas dia tukar balik punya dia. Sa'i nak sa'i. Itu tak masalah. Dalam perjalanan yang pendek je. Kalau dia bawa saja, tak boleh. Okey, sebab itu kalau dia buat macam tu, minum, itu jalan, batal. Sepatutnya apa yang perlu dibuat, katalah dia nak minum dah. Dia minum, masuk sini, dia minum. Dari minum, dia minum balik, dia buat sa'i, itu batal. Sebab jarak sini dengan tempat yang dia keluar tu Batal bilangan yang terputus. ketiga tadi dah Ustaz. Ha? Batal bilangan yang ketiga tadi. Yang dah tiga dia batal. Dia kena Yang patah dua- balik. Sepatutnya apa yang perlu dibuat adalah dia dah minum. Dia kena pergi patah balik tempat yang dia keluar. Selesai. Dia undur 3 kali langkah, baru jalan. Tu yang sepatutnya. Dia agak susah sikit. Kadang kita nak bajet kat mana start niat. Itu yang nak kena cerita. Jadi saya bagi tips. Macam mana nak mudahkan. Caranya adalah bawa air botol sendiri. Sambil berjalan. Minum sendiri. Jangan sambil berjalan. Tengah jalan, kan kita ada botol uduk. Ingat tak? Botol uduk tu tujuannya adalah ambil uduk dan minum. Kita boleh buat dua. Kita boleh ambil uduk, kita boleh buat minum. So dalam perjalanan tu, kita dah ada botol uduk siap-siap. Tak payah kita ambil air botol uduk kat situ. Rasa nak minum, berhenti kejap. Minum. Jalan. Rasa haus, berhenti kejap. Minum. Jalan. Perbuatan minum tu kau punya apa? Harus ke? Dia Makro ke? bukan harus. Dia tak masalah. Dia bukan sunat ke harus tak ada. Tak ada makro pun tak Makro tak ada. ada. Dia boleh. Dia makro tak ada. Dia makro kalau tawaf. Tawaf minum tu makro. Kalau minum tak ada masalah. Kalau sa'i tak ada masalah. Cuma kita nak elak was-was. Ini yang kadang berlaku. Ustaz, saya rasa niat saya kat mana? Ustaz, saya rasa niat. Dan yang nak dia, dia ambil yang dekat. Padahal niat dia dah jauh. Sebab itu, kalau tak bawa air botol, apa caranya adalah sa'i macam biasa dulu. Katalah air botol tak bawa. Kita sa'i macam biasa dulu. Sampai tempat air zam-zam tu, baru kita tukar niat. Okey, bawa. Dah minum air, pergi kat tempat mana kita keluar tadi. Ambil belakang sikit lah, jauh sikit. Dalam 5 langkah, yang lebih yang keluar. Tapi paling senang bawa air botol sendiri lah. Air botol sendiri kat mana-mana tu. Kat sini. Kat sini. Okey? Baik. Boleh faham? Tak? Jawab tak soalan? Baik. Mualat berturut-turut sunat. Mana kata ada orang dia sampai marwah sunat. Dah dia. Dah jalan. Dah dia. Itu tak mualat, tak berturut-turut.
Ataupun tengah sa'i, Safi Marwah tu dia pergi jalan. Nak air dari sini. Rumah berjalan. Tengok air, dia dapat surga. Sambung. Sah sa'i dia. Semua ahli sunat dapat. Mana? Kalau dari anak, iktibar kat separuh. Sunat. Berdoa, berjalan kaki. Baik. Tengok balik syarat sah tawaf sa'i dia ni. Nombor 4, sa'i sehingga ujung tempat sa'i. Ni atas bukit. Sampai Marwah, dia kena naik bukit. Oh boleh dia. Jangan dia pusing kat sini. Dia sampai sini kan? Ini nama apa? Tak boleh. Tak boleh. Ngelat tak ngelat tak sah sa'i. Apa lagi? Di tengah-tengah kawasan orang berjalan kaki ni adalah kawasan kursi roda. Okey Ustaz, bila kursi roda, saya betul tidak saya tolak ibu saya. Baik. Dan untuk ibu saya okey mak ni nak saya. Okey. Untuk saya untuk saya sendiri. Betul. Sekali jalan. Ya, Boleh tak boleh. terlaksana tak? Terlaksana. Kaedahnya alhamdulillah lah betul. Kalau kita bawa tolak orang kursi roda, Sebab dia ada ruang kursi roda dengan orang yang jalan kaki lain. dia datang ni kursi roda. Kadang-kadang dia memang khas kursi roda, tapi dia orang tak faham bahasa, orang kaki pun ada situ. Ya. Saya takut dari situ sebab kursi roda kalau kena tunik kita, Sedap. nangis dalam feeling tu. Oh sakit. Ini saya memang alam kursi roda baik kita beralah lah saya lagi. So, kalau kita bawa kursi roda pula, kalau kita bawa kursi roda sama ada tawaf ke sa'i, kita menolak orang kursi roda sama ada dalam tawaf atau sa'i. Orang yang tawaf, orang yang duduk kursi roda dapat, kita pun dapat. Yang tak boleh adalah kita kendor. Kita dukung. Atau dulu dia jadi dulu Ustaz dulu. Oh, tak boleh. Kalau kita dukung mak kita, buat umrah, dia kira satu orang. Dia kira satu. Sama ada sa'i ataupun tawaf. Kalau kita tolak kursi roda, baru dia dapat. Mana bawa anak berapa? Anak dukung. Sebab tu dia ada cara nak umrahkan anak-anak. Dia lain sikit umrahkan anak-anak. Dia kadang-kadang ni ada dua bahagian. Satu yang memais, satu yang belum memais. Yang kadang-kadang balik, dia ikut cara dewasa pergi umrah. Kadang-kadang yang dia kanak-kanak tapi dah balik, dia ikut dewasa. Kadang-kadang yang belum memais, dia kena ikut bapak dia. Bapak dia tawaf 7 kali dan bapak dia kena buat tawaf untuk anak dia pula. Ada 14 kali. Sa'i 7 kali untuk diri sendiri dan sa'i untuk anak dia. Kalau didukung Tu yang belum memais. tak dapat Tak dapat. Yang dah memais, kita ajar. Niat bayang. Sahaja aku tawaf dia niat. Sahaja aku umrah dia niat. Bayang. Itu masing-masing. Dapat masing-masing. Sebab tu nasihat saya, kalau kita bawa anak-anak yang belum balik buat umrah, jangan niatkan dia. Bagi dia pakai telefon, pakai kamera, buat wayang ni. Jadi dia nak berjalan nak boleh Kang dia buat umrah, bahawa dia berani bersungguh kan, dia menaruh satu kerja pula kita jaga dia. Dia umrah kita tak selesai lagi. Tak kena jaga orang ni pula anak kita. Nak bawa, tapi jangan niatkan dia. Dia wayang dia pakai kamera berjalan. Nak boleh ke nak orang tak sebagainya. Ini kita bayar. Tak susah. Dan kanak-kanak tu hukum dia sunat. Untuk umrah tu jadi umrah sunat, dia tak wajib. Bila dia balik nanti, dia dah dewasa, dia dah balik, wajib dia kena datang lagi sekali untuk umrah wajib. Sebab tu rugi kalau orang pergi umrah. Dia macam pergi Korea. Dia kita ni kan dah besar dia kena pergi lagi sekali. Lebih baik bagi bawa dia pergi masa dia dah balik. 9 tahun ke, dah 10 tahun, dia dah kan. Okey. Dia dah balik, jadi dia pun ada kewajipan. Okey, sa'i. Okey, itulah sa'i. Mana kata kalau kira di situ 7. Daripada sa'i, saya pergi Marwah. Sampai Marwah baru saya kira satu. Lepas tu saya pergi Safah, saya tak kira. Safah pergi Marwah, saya kira 2. Marwah pergi Safah, tak kira. Safah pergi Marwah, saya kira. Lepas tu, 5. 7. Dia 1, 3, 5. Marwah mesti pakai. Baru
senanglah bagi saya. Okey? Ada soalan nak tanya? Saya ni kurang isu sebenarnya. Ustaz nak buka boleh tak? Boleh? Tak kira lah. Buat. Tapi boleh. Dia tak disyaratkan ke gerbang sebagainya. Apa lagi? Sebab ada pengalaman dan cerita isu. Sana ada yang pakai sarung kaki. Tadi orang saya beritahu. Ada pakai sarung kaki. Ada lelaki dia pakai jenis tak itulah. Ini sarung. Dia tak berjahit tapi dia sarung. Boleh ke tak boleh? Jari dia Untuk tertutup. jaga tapak kaki dia rosak. Dan jari dia tertutup tak? Jari tutup. Dia tak boleh kot. Tak boleh. Tumit dia tertutup. Dia tak boleh sebab isunya berumrah jari dengan tumit terbuka. Selipar pun tak boleh. Dia bukan Apa isu kata jahit. yang luka berbalut? Luka berbalut. Kalau luka berbalut, dia umrah dia sah tapi dia kena dam. Dia kena dam. Katalah dia seorang jemaah lelaki ada masalah kencing tak lawas. Apa? Satu kencing tak lawas. Orang macam ni wajib dia kena pakai pampers untuk mengelakkan najis dia kena rantai sikit. Hukum dia wajib kalau dia tak pakai berdosa. Rendam tak? Walaupun begitu dia kena dam kambing. Dia boleh pilih dam kambing ataupun dia nak bayar bagi miskin 12 cupak ataupun dia puasa 3 hari. Tapi yang jangan salah faham, dam ni tak berdosa. Dam bayar dam ni dia ada dua kategori. Dam orang berdosa dan tak berdosa. Dam orang yang berdosa dia sengaja pakai jahit. Ustaz saya nak pakai jahit lah, macam ukuran lagi. Kenapa? Nak rasa bayar dam macam ni. Kita baik belanja Western. Ada isu tu. Saya saja. Yang berbalut Ustaz, contoh kaki. Okey, yang berbalut. Separuh je bahagian kaki tu berbalut. Okey, berbalut ni dia ada dua kategori. Berbalut kalau pakai pin. Pin tak boleh. Luka kan dekat tampar. Contoh daripada ujung jari sampai pertengahan kaki ni berbalut. Okey, tumit tidak. Sebab contoh dia potong kaki. Dia jadi pakai sarung tu sebenarnya. Isu dia pakai Tak, sarung. separuh-separuh je. Ha. Okey, kalau tak dipakai tu bahayalah luka dia. Kena dam tak? Dia kira pakai bersarung tu. Separuh je. Dia bukan isu tumit ke jari tak. Dia masuk tajuk bersarung. Oh, kena dam lah. Dia kena dam. Tapi kalau dia balut lutut, Itu kita lain. jaga lutut dia contohlah balut lutut. Tetapi dia bukan pin, bukan jahit. Dia jenis sarung Master. semua. Kalau dia jenis pakai clip, tak betul tak ada. Kena bersarung je letak kat lutut kan ada. Kalau sarung tak boleh. Yang bersarung tu kena dam dan bersarung. Cuma bahagian lutut dia pun kena. Ya, kena bersarung. Plaster boleh kan? Kecuali sarung tu dia kena potong dua atau dikit. Plaster. Dia kena dikit. Dia tak kena bersarung lah. Dia kena sedikit. Dia tak boleh bersambung. Cantum, bersarung, dijahit. Macam kain lekat. Kain lekat kalau bersarung dalam tak boleh, kena dam. Tapi kalau kita pakai luar kain, boleh. Kita pakai luar kain, boleh tak masalah. Isunya bukannya jahit tak jahit, isunya sarung ke tak sarung. Isu. Jangan disarung ke dalam, pakai luar. Jadi kalau jenis sarung lutut tu untuk jaga lutut dia tu, dia kena potong dulu. Kalau tak potong kita memang itu keperluan untuk dia. Tapi kalau tak boleh juga terpaksa pakai. Contoh macam kes Bayar tempoh dam saja lah. tu, terpaksa pakai. Ataupun wanita haid buat tawaf, boleh. Wanita haid buat tawaf, dia kena dam, tak berdosa. Dia kena dam tapi tak berdosa. Bayar dah. Wanita haid pun boleh tawaf. Artinya sampai Adakah tawaf itu dikira bagian katakan tawaf untuk umrah? Sempurna ke? Dia sah. Itu mazhab Hanafi sah tawaf dia. Termasuklah tawaf sunat. Dia buat umrah kali kedua, kali ketiga, tetap dia kena ikut peraturan. Dia tak semestinya umrah wajib. Umrah kedua, ketiga, bila umrah kedua, ketiga dia jadi sunat umrah ketiga. Dia jatuh hukum dia, tetap kena ikut peraturan. Jadi pada larang sebagai syarat sah tawaf sah itu jadi. Okey? Saya boleh baca ni dulu sini. Faham tak? Faham ni? InsyaAllah, insyaAllah. Kan sebab apa sekarang ni
Tak faham Ustaz kan ada. Sebab sekarang ni ada alat-alat je. Macam orang sakit lutut kan dia sarung kan. Sarung. Jadi Dan sensitif lah juga. Tadi. Kalau Isu perempuan sarung. tak ada masalah kan. Dia sebab itulah kadang-kadang ada isu yang kita pening sikit nak jawab. Tapi saya pegang pada yang perkataan bersarung. Kalau terlalu detail sangat tu yang kita dipanggil pakar lah. Saya kata kalau yang banyak kalau tu masalah mencabang. Tapi yang kita pegang pada hukum asalnya yang bersarung. Kita pegang pada yang bersarung. Sama juga macam papers, rempeng, jenis sarung. Itu tak boleh. Jadi walaupun sedikit. Okey. Yang lagi ni. Okey. Selesai sains. Apa lagi isu sains? Rasa tak ada isu sains. Sains memang tak ada tak banyak isu. Okey. Jadi dia tawaf yang keberapa di perubahan niat itu saya repeat. Berubah niat dan kalau masih pendek tak apa. Tengah jalan dia cari bini dia. Mana bini dia? Maksudnya itu hanya dia. Itu tak masalah. Jaga masih pendek. Tapi sepanjang jalan tu daripada sofa tu ke marwah tu cari je kan. Ini biar itu sa'i dia tu tak sah. Dia kena patah balik ke sofa ni. Ini dia daripada marwah tu dah tak sah. Perjalanan dari marwah ke sofa tu dia kosong. Kira macam dia kosong lah tak ada apa-apa. Sama sofa dia kena baru pula. Dia kena jalan ni. maknanya yang kita ulang yang kata layak ketiga. Jadi cuma ulang yang ketiga. Yang ketiga lah. Masalahnya bulan yang ketiga bukan start kat sana, kita start kat sini. Kalau start kat sana salah sikit tu berjalan je. Maknanya kita jalan ke sini kosong. Tak ada apa-apa. Kita berjalan. Ustaz, kalau macam kata untuk jangka masa yang pendek tu, kita kena undur belakang ke tak? Kita Tak perlu. Kalau jangka masa pendek, berubah niat, itu tak perlu kita undur. Kita terus saja. Tak perlu kita undur. Berapa langkah agak-agak yang dikira jangka masa Dia pendek? jangan terlalu lama sangat. Had langkah, had berapa masa tu ikut huruf lah, jangan lama sangat. Terlalu lama sangat. Orang malam lah tak ada bincang apa lama tu. Tapi ikut huruf tu jangan lama sangat. Pendek cerita. Nasihat saya tips. Kita kena terus bendul. Ikut je. Jangan buat. Kalau dah buat nanti macam-macam soalan. Kalau ni macam ni, kalau itu yang terjemah. Terjemah dia nak selesai ke dia. Silakan datang. Ikut je. Alright. Okay? Selesai? Apa lagi isu sebenarnya isu apa yang kita murah? Kita isu boleh tak tengah sa'i diberhentikan tepi jalan? Tengah sa'i dipenat, ini berhenti. Orang mualat berhenti ke sana. Dia ambil nafas tengah contoh dia tu. Boleh tak dia? Jangan. Dia buat sejam dia balik. Ke sana balik. Tak, dia sekadar berhenti penat, sambung balik. Boleh tak? Boleh tapi sekejap. Tak, dia sebenarnya boleh. Dia tak boleh jalan straight. Contoh. Maka dia tempat yang satu Kalau berhenti sekejap tak apa, berhenti sekejap kita balik. Kamu berjalan, itu kita tak kira dia berhenti. Yang berhenti lama sikit, rehat. Saya pernah berhenti, saya tidur. Untuk pergi jalan saya tidur. Salah boleh. Ini berhenti saya. Lepas tu dah bangun tu, sambung lagi jalan. Boleh, tak ada masalah. Sa'i ni tak ada masalah. Okay? Sa'i ada banyak tingkat. Bagi orang yang tak larat naik bukit, dia ada kawasan sa'i bawah tanah. Yang saya tunjuk ni tingkat biasa, tingkat satu. Dia ada tingkat bawah tanah. Sofa dia tegak dengan marwah, dengan bukit. Itu sesuai kalau bagi orang yang ada masalah kaki, tak boleh naik. Bukit dia tinggi, bukanlah bukit sini. Dia jalan tegak tapi dia tegak.
Kena pula kaki kita penat. Yelah, daripada hotel berjalan, buat tawaf, lepas tu jalan lagi sa'i. Okey. Baik. Yes. Seterusnya, sa'i rukun umrah ke? Ke rukun umrah yang ketiga. Kita kemudian lepas rukun umrah ketiga, kita terus pergi rukun umrah yang keempat, iaitu tahalul. Baik, kita bisa tahu. Apa maksud tahalul? Tahalul bermaksud bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bercukur bagi lelaki, bergunting bagi perempuan. Bagi yang tidak mempunyai rambut, disunatkan melalukan pisau cukur di atas kepala. Setelah semua pusingan sa'i lengkap 7 kali ulang alik dan berakhir di Bukit Marwah, maka jemaah bolehlah bergunting, bercukur ataupun bercukur untuk melepaskan larangan ihram. Bagi jemaah wanita, nasihatkan jangan gunting rambut di tempat sa'i, balik dan guntinglah di penginapan. Ini nasihat. Okey, lelaki disunatkan cukur, perempuan disunatkan potong, jangan terbalik. Perempuan pula dicukurnya. Sekurang-kurangnya 3 helai. Minimum. Bagi perempuan sekurang-kurangnya 1 ruas. Rinci. 1 ruas jari. 1 ruas jari. Cubit. Dari kat sini perempuan kat hotel. Okey. Kalau ramai perempuan, tak bagi hotel. Okey. Jadi itu dulu. Bagi yang tak ada rambut, saya ni lah. Saya kerja ada dalam cukur je. Lalu je. Lalu kan kat Bayar kulit. cukur. Ada satu jemaah ni dia memang botak, tapi boleh dia sikit. Dia cukur betul-betul sampai koyak. Macam sana koyak. Ada lagi dalam proses. Ini kurang lah ni, lalu je. Koyak. Lalu tu kenakan kat kulit Ustaz. Lalu kena kulit lah. Yang bukan. Buat. Tolonglah. Dan doalah mudah bagi dan sekali harapkan. Lalu je. Bagi lelaki yang ada rambut, bagus cukur. Itu lebih afdal. Kalau potong dia tak dapat pahala sunat, cukur tak dapat pahala sunat. Umrah sah. Perempuan 1 ruas jari, cubit, potong. Okey. Apa maksud tahalul? Tahalul ni bermaksud halal kita buat batal larang. Niat umrah kita yang pertama tu kita berihram. Apa maksud ihram? Kan saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Mana aku berihram dengannya? Aku harapkan diri aku buat 13 pandang larang. Bila kita start niat, nak tak nak, sama ada kita sengaja atau tak sengaja, tetap kita terikat dengan pandang larang ihram. Bagaimana cara kita nak halalkan balik pandang larang ihram kita yang 13 tu? Dengan cara tahan. Salah tahalul jadi itu namanya halal. Jadi kita dapat potong je, dah boleh buat. Time itulah nak pegang Kaabah ke, nak cium, nak jilat sekali. Dah tak parah dah. Nak pasal balik pergi Kaabah. Sebelum tu jangan kata. Ada orang tak tanya, lepas tawaf kita pegang Kaabah boleh kan? Boleh tak? Tak boleh lagi. Kena selesai. Kena selesai buat sa'i, kena buat tahalul, baru buat. Baik. Ustaz, bagi perempuan, contoh, daripada potek sendiri kan. Contoh siap je tarik rambut dia. Betul. Ni. 2-3 4 lebih 2-3 lain tak ada syarat. Dah kira dapat ke tak tahalul? Dapat dia kena 1 ruas. Lebih lah sikit, jangan 3. Inilah contohnya. Lebih sikit lah. Tak payah pergi ke Tapi hotel. satu yang nak beritahu. Bagi wanita, kenapa katanya kena potong kat hotel? Dikuatiri ayah Nabi nampak. Lagi mahram yang lain nampak, dosa. Tinggal selangkah je nak habis, dapat dosa. Kadang ada perempuan dia dekat biru ramah. Pastikan ada kepungan kalau nak buat kat marwah. Biasa kat marwah, ni lah makhluk diorang gunting. Tapi sekarang ni diorang masjid nak kasih gunting ke dalam. Kita kena keluar. Sini kita keluar. Kita kena keluar kat masjid ni, kasih keluar ada tong sampah, tempat buang rambut. Kat sini kita boleh gunting. Kat sini kita boleh gunting.
Yes. Percubaan 1, 2, 1. Okey. Dan dah habislah baru ingat. Baik. Baik Tahlul. Okey, kejap. Okay, saya nak terus sambung dia punya syarat sah tahlul. Syarat sah tahlul dia ada 3. Tahlul ni pun ada syarat sah. Kalau tak penuhi 3 ni, tak sah tahlul kita. Yang pertama, masuk waktu. Apa masuk waktu? Selesai sa'i dengan yakin. Sa'i kau tak settle, jangan pergi. Mana kata kalau sa'i kita ada problem, belum masuk waktu lagi. Belum masuk waktu tahlul. Kena selesai sa'i kita dengan yakin dan sempurna, barulah masuk waktu untuk bertahlul. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah rambut kat kepala. Jangan rambut dekat tepi telinga. Ni bukan rambut. Ni tak boleh. Ustaz, ada kes ni berlaku. Dia potong ni. Dah, saya dah tahlul. Pelotak dia. Tak boleh. Dia mesti rambut tu duduk kat kepala. Ni 7, bukan rambut. Sini pun tak boleh. Mesti rambut kat kepala. Dan yang ketiga, tidak boleh kurang 3 helai atau urat. Bagi lelaki 3 helai. Bagi perempuan, semolek-molek. Afdal 1 ruas jari. Afdalnya. Tak pun 3 helai. Bagi perempuan, kalau nak potong macam mana, masukkan tangan dalam telekung, potong kat dalam je. Jangan bagi orang nampak. Lepas tu tutup. Jangan bagi nampak. Buang kat tu sampah. Kalau tak nak buat kat hotel, boleh nak buat kat hotel. Tapi takut-takut ada jemaah dilupa. Dia tak tahlul lagi. Habis hotel, dia dah standby duit nak shopping ni. Dia setting, aku balik ni nak shopping. Sampai tahlul, ustaz tu suruh pergi buat dekat hotel. Sampai kat hotel, dia bukan masuk hotel, dia pergi shopping dulu. Kena minyak wangi lah itu ini. Lepas tu dia tukar baju. Dah siap tengah makan tu, aku lupa tahlul lah. Sudah. Baru dia teringat. Kena dam, tak masalah. Bagus kalau nak buat dekat hotel boleh, tetapi pastikan kita fokus balik hotel dulu, buat tahlul, kemudian kita bersihkan badan, pergilah berjalan. Macam tu. Tapi kalau ada yang memang pasangan niat lepas umrah tak nak balik hotel, nak stay dekat masjid, buat dekat situ. Pastikan jaga aurat. Jaga aurat rambut kita tu, jangan bagi orang lain nampak. Bagi lelaki tak ada masalah, lelaki boleh potong kat situ. Okey. Sekarang ni ada isu dekat tahlul ni, kawasan tahlul. Ada orang ambil upah tahlul. Sekali potong 10 rial. Potong gitu je 10 rial. Member saya ni satu kepala RM5. Dia 10 rial. Tak 10 rial. Jemaah tu jumpa, jemaah saya pula tu. Asam betul. Kena pula jemaah sendiri. Ustaz, dia ni boleh tolong potongkan tahlul Ustaz. Dia boleh potong rambut kita. RM10 je, bukan mahal. Kata pelotak. RM10 potong sekali je. Rugi. Tu antara sedikit lah. Dia buat duit kat sana. Kalau bagi orang tak tahu memang kena. Kalau tahu dia tak buat. So, buat sendirilah, senang. Buat sendiri. Boleh tak kalau kita belum tahlul, kita potongkan orang lain dulu? Soalan. Boleh. Boleh sebenarnya. Kita belum tahlul, tapi kita potongkan kawan kita dulu, baru kawan kita potongkan kita. Boleh. Tak ada masalah. Tapi lebih afdal selesaikan diri kita dahulu. Lebih afdal kita selesaikan diri kita, baru kita potong. Nasihat saya, bawa gunting masing-masing. Bawa gunting masing-masing. Yang mana memang botak macam saya ni, standby pisau cukur. Pisau cukur. Kalau tak, bawa gunting masing-masing. Dan nasihat saya, kalau ada orang minta tolong potongkan, orang lain lah, orang luar, jangan kasih pinjam. Kita tolong potongkan je. Jangan kasih pinjam. Kalau kita kasih pinjam, anggaplah itulah kali terakhir kita tengok kita pergi gunting. Memang tak ada dah, habis. Sedekah lah. Dia nanti dipinjam, sampai orang Bangla semua dia kasih pinjam. Kalau nak, bak sini kepala kau, aku potong. Kita potongkan, kita tolong tak apa. Lepas tu simpan balik gunting tu. Boleh. Cuma gunting, nanti kita buat umrah pertama kan. Kita pergi nak flight nanti 1 April ni, kita pergi dulu buat umrah. Gunting jangan bawa dulu kat dalam beg kita. Simpan dalam beg besar dulu, beg baju. Sampai Mekah nanti, baru kita keluarkan balik. Okey Kak, soalan dia. Betul. Okey.
Dia rambut, katalah rambut kita ni panjang. Kita nak ambil betul-betul ke akar dia ke? Tak perlu. Kita ambil kat mana kita capai boleh. Mana kita sampai capai tu, zap kita potong. Bawa gunting besi yang pendek. Jangan gunting potong kain tu. Betul-betul digenggam begini kan. Ambil kau. Potong kain dia bawa. Melampau. Tahulah beg besar kita bagi. Jangan bawa. Pakai gunting kecil je. Potong rasa tap. Biar lebih. 3 kali potong. 1, 2, 3. Potong lebih sikit. Lepas potong, lelaki akan potong. Okey, jangan buang dulu rambut. Tunggu arahan saya sebab kita nak baca doa. Genggam rambut, nanti saya akan baca doa. Ya Allah, kau ampunlah dosa kami, kau terimalah ibadah kami, dan kau ampunlah dosa kami sebagaimana gugurnya rambut ni yang kita potong tahlul. Kita doa. Jam tu semua menangislah, percaya lah. Jam tu semua keluar mata lah. Bila kita potong, kita doa, selesailah umrah kita yang pertama. Tentulah dia nak bergambar ke, nak peluk ke, macam-macam, suka hati. Saya akan balik hotel lah. Kita orang lelaki memang rimas pakai baju macam tu. Kita nak balik tukar baju. Yang perempuan ada yang nak stay, teruskan stay. Kalau waktu subuh dah masuk, kita stay lah dekat masjid. Tunggu sampai subuh, lepas subuh baru kita balik. Kalau masih ada banyak masa lagi, ni hotel kita dekat je, sempat kita balik. Kita balik tukar baju. Jadi selesailah umrah kita yang pertama. Besok kita akan buat umrah yang kedua. Macam tu juga prosesnya. Kita kena pergi kat masjid, niat mikot. Kemudian kita buat tawaf. Kemudian kita buat sa'i, kita buat tahlul. Selesai. Jadi umrah sunat. Umrah yang kedua, umrah sunat. Umrah kedua, kita boleh buat badal pada siapa yang kita nak. Kita boleh buat pada kawan kita, pada orang kampung ke, mak bapak kita dan sebagainya. Kemudian besok kita buat umrah hari yang ketiga. Begitu seterusnya. Ada orang tanya, jaga pantang larang ni sepanjang kat Mekah ke? Tak. Sepanjang kita buat umrah je. Ada orang buat umrah sekali je. Duduk situ 7 hari tapi buat umrah sekali. Jadi sekali tu je lah dia jaga pantang larang. Habis umrah, habis kita tahlul, selesai. Baik. Tengok dia punya maklumat tambahan dia. Bagi lelaki afdal bercukur kepala. Bagi wanita disunatkan bergunting rambut sepanjang ruas jari dari mana-mana sudut kepala. Nak ambil kat belakang boleh, nak ambil kat tepi boleh, depan boleh, lelaki pun sama juga. Dia tak semesti kat depan, mana-mana. Boleh cukur atau gunting sama ada rambut sendiri atau orang lain, boleh. Tapi afdalnya cukur atau gunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan untuk orang lain. Jemaah wanita dinasihatkan bergunting rambut di bilik hotel penginapan, jangan bergunting di Bukit Marwah sehingga boleh dinampakkan oleh lelaki yang bukan mahram, malah berdosa besar. Dan yang rukun yang terakhir sekali, rukun yang kelima adalah tertib pada semua rukun. Tertib dikira sah apabila rukun yang dahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu namanya tertib. Mana yang dulu kita dahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Saya ada pernah pengalaman, satu jemaah saya dengar ni, Ustaz Akmal ni, pergi dengan dia 2017. Dia lepas dia buat tawaf, dia nak cari sa'i tak jumpa. Lepas tu dia terus salul. Lepas tu dia balik hotel. Wak maksud tu, kita panggil dia Wak. Wak, dah selesai umrah? Dah, dia kata, dia buat sendiri. Macam mana? Dah selesai, tapi masalah saya tak jumpa sa'i. Pusing-pusing tak jumpa sa'i. Padahal dah umrah kedua, ketiga masa tu kan. Lepas tak jumpa sa'i, kita kata, habis tu buat apa? Wak terus talul lah. Dia terus talul. Kata, Wak, kena dam. Berapa lai? Kambing lah terus. Kambing. Senang cerita kambing, seekor. Ataupun bagi fakir miskin. Fakir miskin, 12 orang fakir miskin dan puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari. Saya suruh dia patah balik. Sepatutnya tertib dia yang mana dahulu didahulukan. Sa'i kalau tak jumpa sampai kiamat lah jangan tahlul. Contoh. Jangan buat pasal. Sebab tertib mesti kena ikut SOP dia. Dia ada SOP, flow dia kena ikut satu persatu. Peringatan, jemaah adalah dinasihatkan setelah selesai mengerjakan ibadah umrah tersebut, hendaklah merujuk kembali kepada pembimbing umrah atau mutawif yang bertugas bagi memastikan agar umrah yang dibuat tadi mengikut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah diimbangi. Jika jemaah tersebut melakukan kesalahan tanpa disedari, besar kemungkinan jemaah tersebut masih lagi berada dalam larangan ihram. Jadi kalau macam dengan kita ni, kita ada buat postmortem setiap rukun. Habis sa'i, saya akan tanya, okey jemaah, tadi sa'i sampai ada problem, ada masalah tak? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah, jom kita terus buat tahlul. Kalau ada masalah, selesaikan awak punya sa'i dulu. Lepas tahlul, okey, selesai.
selesailah masalah kita. Ada kena berapa orang pembimbing yang dia tak buat langsung postmortem. Dia buat masa bila tahu? Balik hotel, makan tengah hari besoknya baru tanya. Semalam umrah macam mana? Kalau saya dah tak tanya dah. Nak tanya waktu buat umrah tu. Ada jemaah tanya saya masa kat Madinah. Ustaz, saya nak tanya, masa kat Mekah hari tu saya buat umrah, masa tawaf saya ni. Saya kata, Kak, yang tanya lagi Kak, kita dekat Madinah dah Kak. Kalau Kak tanya, dah tak guna dah lepas. Benda dah berlaku. Nak tanya masa tengah buat. Sebelum tahlul ni, tanya dahulu. Tanyalah macam-macam. Tanya. Tak ada masalah. Kita tolong jawabkan. Okey? Jadi Ustaz, umrah kali pertama. Ni lah. Okey, kita kan dah akan buat contoh. Okey. Masa haji ni siapa? Yang masuk hukum kan pertama haji dan umrah. Yang wajib. Betul. Okey, sekarang kita pergi umrah ni. Maka tahap yang pertama menjadi sunat kan? Betul. Katalah kita sebelum ni dah pergi umrah, dah pergi haji. Ni bulan depan dah pergi umrah lagi ni kan? Adakah umrah pertama tu dikira wajib? Tak, disunat. Tetapi wajib kena buat untuk pertama kali datang. Dia jangan tak buat. Hari pertama sampai tu kena buat juga. Wajib bagi orang luar datang. Sebab kita berada di luar, bukan orang tempatan. Tapi hukum dia disunat. Dia jadi umrah sunat, bukan hukum umrah wajib. Umrah wajib yang first time dulu kita pernah buat, seumur hidup sekali, itu umrah wajib. Jadi kalau katalah dulu kita pernah pergi umrah, kali kedua ni bulan depan kita nak pergi umrah lagi. Umrah yang pertama tu kita boleh buat badal terus. Tak perlu buat umrah untuk diri sendiri. Sebab tu dah kira umrah sunat. Kan macam makcik haji kan dah pernah pergi sebelum ni. Ni nak pergi akan datang ni besoknya, buat badal terus. Buatlah badal, walaupun orang tu tak minta, kita buatkan je. Dapat pahala. Dapat dua pahala. Orang yang tak ada mati. Kalau orang hidup katalah sakit tak. Dia tidak ada harapan untuk pergi. Dengan ikut nasihat doktor, dia tak ada harapan. Jadi kita boleh buat umrah badal untuk dia. Tapi kalau setakat kena demam chikungunya, esok lusa dah boleh demam sihat, tu tak perlu lah. Kita tunggu dah dia pergi sihat dulu. Kalau virus tu Allahualam. Okey? Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selesai kita untuk siri yang ke-4. Sa'i dan tahlul umrah. Tertib juga kita masuk. Dan insyaAllah minggu depan adalah siri yang terakhir kita, siri yang ke-5. Siri ke-5 nanti kita akan cerita tentang apa? Kita akan cerita tentang wada'. Tawaf wada', apa perkara yang batal, apa yang boleh, apa yang makruh, macam mana caranya. Dan juga termasuk kita cerita tentang ziarah wada'. Kemudian kita akan cerita juga tentang hal ehwal kat Madinah. Hal ehwal Madinah. Dan juga saya nak terangkan juga SOP belakang ni. Perasan belakang ni ada macam mana cara nak guna SOP ni. Saya akan ajar minggu depan lah. Saya akan ajar minggu depan ni SOP. Tinggal tick je. Dia ada satu part saya tak masuk, SOP tawaf wada'. Nanti saya akan bagi putus state. Tawaf wada', putus state. Ini senang. Kalau kata nak pergi sendiri, follow je. Saya dah ikut bagi flow dah. Kalau umrah kedua nak gerak sendiri, ikut je. Tick. Okey, ni dah buat, ni dah buat, dah buat. Ada bergerak. Kemudian kita akan cerita sedikit tentang dam. Ni soal jawab tentang dam. Dan kalau ada masa sikit, kita buat doa selamat sikit. Kita buat tahlil, doa selamat sikit. Sebab hari takhir kan, sa'i. Sa'i pula kursus kita ni yang kita takhir. Jadi insyaAllah kita akan buat doa selamat sikit lah untuk minggu hadapan. Jadi minta datang. Okey. Niat. Dia tak ada niat, baca bismillah je. Cuma doa kita, biasanya kita baca, minta, Ya Allah, Kau terimalah amalan kami dan Kau gugurkanlah dosa kami sebagai mana gugurnya rambut-rambut kami. Habis Ustaz, saya botak macam nak gugur rambut Ustaz? Kau anggaplah gugur, gitu je lah. Kau anggaplah gugur, ampun dosa. Okey? Baik, terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Mohon maaf segala kesilapan, kekurangan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Ajak ramai-ramai lagi. Ajak ramai-ramai kawan-kawan datang. Walaupun siri terakhir tak apa. Nanti habis siri yang terakhir ni, kita akan ulang balik siri yang pertama. Yang mana tak datang siri pertama kedua ni, datang balik semula. Tu saya belum bincang lagi. Saya tengah plan nak buat dekat Mayangsari, rumah Datuk Azman, Bukit Pasir. Tapi belum dapat jawapan daripada diorang. Kalau diorang tak bagi jawapan apa-apa,
kita stay dekat sini. Inilah Ustaz. Sebab belah sana pun ada permintaan. Permintaan. Tengok macam mana lah. Ada permintaan. Ini sunat Ramadan. InsyaAllah kita bincang gini dengan tim saya nanti. Baik. Semua nota dapat Nota, ada yang dapat beg semua, Alhamdulillah. Siapa yang nak pergi umrah dengan sesiapa tak ada masalah. Teruskan. Cuma follow apa yang belajar. Dan kalau mutawif tu lebih baik follow pada mutawif lah. Cara saya ada cara saya. Ada cara mutawif. Tapi dari segi hukum sama. Dari segi hukum kita sama. Follow dengan dia. Tapi pastikan, sebab tu saya nasihat pada jemaah, jangan cari syarikat mana yang bagus, cari siapa pembimbing anda, siapa yang guru kita bawa sana. Sebab guru itulah yang menentukan umrah kita ni berjaya atau tidak berjaya. Siapa yang bawa kita. Kalau bawa kita orang yang pertama kali jadi mutawif, tu jadi jahanam tu. Macam saya dengan kawan saya first time jadi mutawif, jahanam jemaah kita. Kalau yang dah ada pengalaman, okey, Alhamdulillah. Cuma mohon doa diberikan kesihatan pada saya lah, supaya saya terus beri manfaat, tim saya bagi manfaat pada semua jemaah. Dan saya doakan juga semua dipermudahkan segala urusan. Minggu depan kita jumpa lagi hari Sabtu, InsyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, Ji. Masih Ji. Minggu depan ni ada lagi. Baik Ji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu depan, pukul 9 macam biasa. Sama. Tak ada pula ni. Okey. Ji, masih Ji. Allah.